undang-undang yang dicipta untuk agama kita dan untuk rakyat. Upgrade lah, upgrade. Kita tahu ada kelompongan, tak adil, ketidakadilan tu ada. So, kita buat. Tak ada kena-mengena. Hampa jangan duk menipu orang. Hampa jangan duk menipu, duk berdoa, ya Allah, bagilah mereka bingung. Bingung. Hang tu yang bingung. Hampa yang bengong. Nak abang Abi, orang balik kita bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Ni Elin atas cabaran dia yang dia buat terhadap undang-undang Mahkamah Syariah yang dibuat, yang dicipta, yang diluluskan oleh Adun Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan telah dicabar oleh Ni Elin di mahkamah. Nak abang ambil apa? Kita nak cerita tu agak panjang sikit sebab puak-puak lebay, puak-puak walaun ni depa selalu duk kona, duk tipu rakyat, duk kona, dia macam duk kona, duk nak salahkan balik kerajaan Malaysia, padahal yang isu sebenar-benarnya undang-undang dan juga perlembagaan ke undang-undang ke apa yang dibuat, yang dicipta, yang dicadang, yang dipikirkan oleh Adun Negeri Kelantan ada yang bertentangan dengan kerajaan persekutuan, dan juga ada undang-undang tu dia tak adil. Dia tak adil. Cerita apa? Sebab tu dicabar. Kenapa dan mengapa dia tak adil? Nak abang ambil gambar. Sebab apa tak adil? Sebab sebagai contohlah antara satu yang dicabar. Okey. Kalau kita ambil liwat kan? Liwat binatang ke ataupun liwat sesiapa ya, sebagai contoh, kalau kita orang Islam yang liwat dah, yang buat kepada binatang ke, kita orang Islam hanya denda 2,000 je. Berbeza dengan orang bukan Islam, perbuatan yang sama, semuanya sama, tetapi denda kepada orang bukan Islam 20,000. Adilkah tak adil? Beza 18,000 tu. Sedangkan itu undang-undang terpakai kepada rakyat yang ada di dalam negeri tu. Alhamdulillah lah kan, setelah dicabar. Kalau tak ada orang cabar, kita pun tak tahu rupanya undang-undang yang kita ni cipta ada masalah, ada bertentangan, ada yang tak adil. Sebab itulah dicabar. Salah satu puncanya, aku dengar sendiri penjelasan daripada Ni Elin. Aku dengar sendiri ucapan dia bila dia masuk live TikTok di dalam kotak, dan juga aku dengar penjelasan daripada Ni Elin. Ni Elin sendiri cakap dia tak mencabar yang Mahkamah Syariah. Dia tak cabar. Dia hanya cabar yang diluluskan ataupun undang-undang ataupun enactment yang diluluskan, yang dibuat oleh Adun, yang dibuat oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sebab mereka nak buat undang-undang tu, mereka akan berbincang macam sesama mereka. Mereka akan berbincang kalau okey, kesalahan A apa yang sepatutnya kena, kesalahan B apa yang patutnya kita adil untuk rakyat Kelantan. Jadi mereka berbincang. Bila berbincang, okey setuju. Okey kita buh denda 2,000, kita buh denda 3,000, kita buh penjara sebulan, okey mereka yang gubal, mereka yang cipta undang-undang tu. Jadi apabila undang-undang yang dicipta oleh mereka ini tak ada kena-mengena dengan Islam, tak ada kena-mengena dengan akidah kita, tak ada kena-mengena kita mencabar agama Islam. No, tak ada kena-mengena. Ini hanya undang-undang enactment yang dibuat oleh Adun Negeri Kelantan. Nak abang ambil gambar. Apa faham tak? Jadinya beberapa terhadap liwat lah, terhadap bayi. Bayi tu tak lulus tau. Bayi Islam diserahkan kepada orang bukan Islam. Itu semuanya 18. Tapi hanya 16 saja Mahkamah Persekutuan bersetuju untuk Kerajaan Negeri Kelantan buat balik. Apa salahnya? Bila berlaku ada kelompongan, adalah undang-undang yang hampa buat ni kurang bagus, rasa macam kena upgrade. So what? Terima hakikat dan kita gubal balik. Apa masalah? Tak ada kena-mengena. Kalau hampa tengok ucapan Hadi Awang di dalam Dewan Parlimen, hentang. Kalau hampa tengok dekat live
Halim Romli dia selalu dia dalam masa semalam dengan hari ni dia ulang ucapan Hadi Awang. Oh, kata PH cabar Islam, cabar Mahkamah Syariah, cabar itu, PAS akan bertindak. Bertindak apa? Semaya hajat dekat dataran Mahkamah Putrajaya. Padahal macam inilah. Cuba hampa tengok dekat dalam sidang parlimen kan. Dekat dalam sidang parlimen kalau hampa perhatikan akan ada usul yang terbaru untuk nak buat satu perlembagaan, satu undang-undang seperti mana undi untuk pilihan raya, undi 18. Okey, perbentangan, perbahasan, perbincangan. Lepas tu bawa ke Dewan Negara pula, berbincang lagi. Bawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Raja-Raja Melayu pun bersetuju semua. Baru lulus. Sepatutnya, macam itulah di dalam agama Islam, undang-undang. Di dalam undang-undang yang dicipta untuk agama kita dan untuk rakyat. Upgrade lah, upgrade. Kita tahu ada kelompongan, tak adil, ketidakadilan tu ada. So, kita buat. Tak ada kena-mengena. Hampa jangan duk menipu orang. Hampa jangan duk menipu, duk berdoa, ya Allah, bagilah mereka bingung. Bingung. Hang tu yang bingung. Hampa yang bengong. Nak abang Abi, orang Bali kita bengong. Depa kok belah-belah Melaka, dia tu ahli Parlimen Jasin, dia tu cakap bingung. Oh, orang belah-belah selatan, depa punya lorak lain. Kok belah Baling, Kedah, bengong. Siapa yang bengong sebenarnya? Oh, duk berdoa, semayang hajat, apa semua. Tapi dia tak sedar. Kumpulan dia, pemerintah dia tu, ada kelompongan di dalam setiap apa yang dia buat. So, perlulah upgrade. Janganlah hipokrit sangat. Janganlah menipu rakyat. Oh, apa? Hak yang Taqiyuddin kata apa? Ini adalah hari gelap buat Malaysia, buat agama Islam. Friday apa? Jumaat yang gelap lah untuk Malaysia. Astaghfirullahalazim. Dia tak mengaku lagi, kata apa yang dia gubal untuk Mahkamah Syariah punya ni ada kesalahan. Depa tak mengaku lagi. Depa rasa apa yang depa buat tu Islam. Sedangkan parti depa bukan parti Islam pun, bukan betul-betul memperjuangkan Islam lah. Hanya menggunakan modal Islam untuk nak raih undi dan dapat berkuasa. Dapat kuasa, bila dah dapat kuasa tak buat pun. Tak buat apa pun. Hanya duk menyembang, hanya duk tunjuk katalah depa terpaling hebat, terpaling Islam, dapat kuasa, haram apa jadah pun tak buat. Jadi aku harapkan rakyat-rakyat jangan mudah tertipu dengan puak-puak ni. Kan? Puak-puak ni akan tunggang apa saja depa nak tunjuk, depalah yang terpaling. Depalah yang terpaling betul, terpaling terpaling menggubal undang-undang yang terbaik. Padahal ada kelompongan. So, apa salah? Upgrade ya. Upgrade. Jadi, hampa fikir sendirilah. Pembohongan Taqiyuddin tu bekas Menteri Undang-Undang. Takkan tak sedar diri. Punca utama yang ni Elin cabar selepas Iki Putra, kes Iki Putra tu dia menang. Dia menang di mahkamah. Selepas Iki Putra tu menang, bila semak balik, kenapa dia boleh menang? Ada kelompongan. Ada, dekat negeri Kelantan ni, ada macam ni, ada macam ni. So, kita kena cabar. Kita perlu gubal benda yang supaya bila hang liwat kah, hang apakah, hang boleh didapati bersalah. Jadi, kena berhati-hati dengan pembohongan demi pembohongan daripada parti PAS ni. Mereka akan buat apa saja. Waktu hang memerintah, waktu hang berkuasa, kes ini dicabar, hang buat tak tahu. Ni Tuan Ibrahim, Tuan Manah, hak yang si bernama Puaka ni, dia boleh cakap dia tak tahu. Allahu Akbar. Sedangkan apabila waktu 2021 dia dicabar, of course, kerajaan negeri dan juga Jabatan Agama Islam akan dapat notis daripada mahkamah. Sudah pastinya sebab yang dicabar tu untuk negeri Kelantan. Sudah pasti kerajaan negeri Kelantan, Majlis Agama Islam negeri Kelantan akan tahu. Lepas tu sekarang bila berlaku dekat kerajaan Anwar, hang nak tunjuk kata hang lah yang terpaling betul, terpaling adil, terpaling ni, hang buat macam ni. Malu ke orang lah Tuan Ibrahim, Tuan Man, malu ke orang. Sedar diri sikit. Hadi Awang ni, aku cerita apa, bila aku dengar ucapan dia di dalam parlimen berulang-ulang, dia menipu rakyat. Dia tipu. Memang dia tipu. Dia nak, macam dia nak tunjuk kata dia lah yang terpaling. Padahal dia menipu. Cuba tengok balik ucapan Hadi Awang dan juga apa tujuan ni Elin cabar 18 enactment hak yang Mahkamah Syariah ni.
Cuba semak balik. Bukannya hanya aku pun kadang-kadang aku fikir mungkin hadiahwan pun dia pun dia tak faham kot. Memang aku nampak macam hadiahwan memang dia tak faham. Dia hanya boleh tahu, dia hanya boleh cakap, dia hanya tu jelah yang aku rasa. Kan? Dia hanya duduk dengar kan? Sebab aku pun mula-mula aku tak faham. Mula-mula aku tak faham. Tapi bila bila kita makin dengar penjelasan orang A, B, C, D, oh rupa-rupanya perundangan yang diguna di dalam mahkamah syariah yang digubal oleh ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Negeri Kelantan, ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Depa ahli-ahli ADUN inilah yang berbincang dan menggubal undang-undang untuk mahkamah syariah. Faham tak? Dia buat undang-undang untuk nak dakwa rakyat kalau ada buat kesalahan. Undang-undang ni bukannya daripada dalam Al-Quran, bukannya direct daripada dalam hadis. Ini depa yang tentukan berapa hukuman, berapa denda, berapa kesalahan-kesalahan itu depa yang buat. So apa yang depa buat itulah yang dicabar. So apa salah? Sedar diri dan perbaiki, upgrade, buat pembaharuan hak kelompongan-kelompongan tu, buat baik balik, buat bagi elok balik. Tu je, simple je. Tapi dia tahu. Inilah poin-poin untuk dia nak hantam kerajaan. Tapi bila Perdana Menteri pun jelaskan balik, semua pakat-pakat jelas balik, daripada mula-mula hari tu 1,000 orang turun, macam pergi berhimpun, ya Allah bagilah ni, bingung. Lah sekarang 500 orang ada apa? Buat semayang hajat pula. Atas tujuan apa? Atas tujuan nak mengekalkan benda yang tak adil. Macam tu lah. Buat semayang hajat untuk nak mengekalkan perkara yang tak adil, perkara yang bertentangan dengan kerajaan persekutuan. Macam tu lah. Allah. Lepas ni sebab baru-baru ni depa semayang dekat atas jambatan untuk nak elok orang terjun jabatan. Dia buat semayang hajat dekat atas jambatan. Lepas tu untuk ayat enakmen dekat mahkamah tadi, ayat mahkamah syariah ni dia buat semayang hajat untuk supaya undang-undang hak yang dia buat tu dikekalkan kan. Lepas tu lepas ni kalau kalau tak ada duit, rakyat susah ke apa semua susah ni, kita buat semayang hajat dekat bank lah. Ngarut betul lah. Jadi tak apalah, itulah sedikit perkongsianku. InsyaAllah aku akan hasilkan video lagi banyak untuk aku nak berkongsi dengan hampa. InsyaAllah. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.